Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Beginilah keadaan di negeri jiran, negara jiran, Vietnam, di Saigon City. Oke, tuan-tuan dan puan yang saya hormati, berkaitan dengan siasatan SPRM terhadap isu skandal rasuah di Sabah, ada keputusan terkini yang berkata video tersebut disunting. Jadi SPRM tidak dapat menggunakan video itu. Mungkin maksudnya video tersebut tidak boleh digunakan pakai untuk siasatan seterusnya. Jadi persoalan dan pertanyaan yang seterusnya adalah, kalau video itu benar-benar disunting, apa yang akan berlaku kepada pemberi maklumat, pendedah maklumat? Peguam Syafiee Apdal, peguam kanan Mas Panca Syafiee Abdullah. Syafiee Abdal itu presiden warisan. Oke, peguam kanan Syafiee Abdullah telah membuat pernyataan mencabar Ketua Menteri Sabah Haji Jinor untuk membuat laporan polis. Ada yang kata pendedah maklumat ataupun pemberi maklumat bersedia untuk ditangkap. Jadi itulah pertanyaan paling utama, bukan saya saja tapi seluruh rakyat Sabah di negeri Sabah, negeri di bawah Bayu. Pertanyaan paling utama adalah, video itu benar-benar disunting, jangan kasih lama, tangkaplah. Polis jangan kasih lama, pihak berkuasa jangan kasih lama. Siapa-siapa yang bersalah perlu ditangkap. Kalau benarlah video itu disunting, Ketua Menteri Sabah Haji Jinor perlu bertindak untuk membersihkan nama beliau dan beberapa adun yang terlibat dengan isu itu. Setelah beberapa nama adun yang disebut di dalam skandal tersebut, akhirnya inilah peluang mereka untuk membersihkan nama mereka. Sebab SPRM sendiri sudah keluar kenyataan bahwa video itu disunting. Jadi tuan-tuan dan puan, adakah dengan ini pertanyaan seterusnya daripada rakyat Sabah adalah, adakah SPRM melakukan siasatan yang tulus ataupun sebenarnya perkembangan terkini siasatan ini masih belum mempunyai keputusan yang tepat. Sebenarnya SPRM akan buat kerja, SPRM akan melakukan kerja yang baik, tapi kita nantikan sajalah. Semoga semuanya dipermudahkan dan semoga siasatan ini akan dijalankan dengan tulus. Tuan-tuan yang saya hormati, saudara-saudara, apa komen Anda? Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk teman-teman yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Sekarang berada di Saigon City, Saigon City ataupun Ho Chi Minh City. Berada di dalam sebuah bangunan besar. Boleh lihat, boleh tengok keadaan di sini. Di sini sangat banyak benda, banyak barang dijual, stek mata, dompet, baju, selipar, macam-macam. Bahagian tempat makan pun ada. Saudara-saudara, kopi, jual kopi pun ada dan banyaklah, beraneka. Jadi, teman-teman yang saya hormati, hari ini saya lihat dalam satu artikel berita berkata ataupun persoalan, pertanyaan, adakah Anwar Bapak pembebas perasuah? Saudara-saudara, saya sebagai rakyat Malaysia, saya tidak setuju dengan kenyataan ataupun kenyataan bahwa Anwar Bapak pembebas perasuah. Adakah ini melibatkan berkaitan Zahid Hamidi
sebagai timbalan Perdana Menteri yang dilepas tanpa dibebaskan berkaitan 47 case Zahid Hamidi. Adakah berkaitan itu ataupun mungkin berkaitan case rasuah berjemaah di Sabah, adun rasuah berjemaah di Sabah? Kalau melibatkan perkara itu, saya rasa tidak relevan juga karena berkaitan case adun rasuah di Sabah belum disahkan bersalah. Jadi teman-teman yang saya hormati, kalau nak cakap Anwar Bapak pembebas perasuah, saya rasa tidak betul lah. Saya rasa setakat ini belum boleh kita membuat kesimpulan sedemikian. Dan kononnya ada perdebatan, ajakan perdebatan di antara pihak daripada penyokong Anwar dan juga pihak yang telah membuat perhimpunan berkaitan isu ini, yang dimana perhimpunan tersebut menjadi viral bila ada satu plakat yang berkata Anwar pembebas perasuah. Kalau benarlah Anwar pembebas perasuah, saya rasa itu adalah satu perkara yang mungkin buruk untuk didengar oleh kepimpinan kerajaan Anwar Ibrahim sendiri. Tapi kalau perkara itu benar, adakah dengan ini PH bakal hilang sokongan? Adakah wakil rakyat daripada kerajaan akan lompat parti ataupun berpaling tada? Tapi pada akhirnya kita nantikan saja. Tapi setakat ini saya tidak setuju kalau ada yang cakap Anwar Bapak bebas perasuah. Saudara-saudara, apa komen Anda? Hey, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Paris Lifestyle. Teman-teman yang saya hormati, antara pertanyaan dan persoalan paling utama pada hari ini bagi rakyat Sabah adalah berkaitan dengan keputusan terkini skandal rasuah di Sabah. Itu adalah pertanyaan dan persoalan paling utama. Saya rasa itu adalah pertanyaan dan persoalan paling utama bagi rakyat Sabah berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Persoalan seterusnya pula, bagaimana dengan jawatan ataupun beberapa nama wakil rakyat, termasuk Ketua Menteri Sabah, termasuk Menteri di dalam Kabinet Kerajaan Negeri Sabah, dan termasuk juga adun-adun yang telah disebut di dalam isu ini. Nah, persoalannya adalah kalaulah mereka terlibat dengan isu rasuah ini, mereka layak dipecat dan mereka layak digantikan. Nah, kalau mereka terlibat dan memang benar-benar didapati bersalah, itu pada pandangan saya. Sebab rakyat Sabah, saya menyatakan suara rakyat Sabah melalui channel ini, mereka tidak suka pemimpin yang rasuah. Jadi saya pun juga pemimpin yang rasuah, sakau, memang rakyat Sabah tolak. Saudara-saudara, bercakap tentang undian. Adakah Jeres kepimpinan Ketua Menteri Sabah akan mampu bertahan bagi pilihan raya negeri tahun ini? Itulah pertanyaan dan persoalan paling utama. Baru-baru ini BN ataupun UMNO Sabah sudah membuat UMNO Sabah dan juga warisan. Dikatakan dalam satu artikel akan kompromi 50 kursi DUN di Sabah. Jadi pertanyaannya, adakah benar-benar mereka akan berkompromi 50 kursi? Adakah dengan strategi ini? Nah, tidak pastilah berita ini sahih atau tidak, tapi saya ada lihat di Facebook. Kalau benarlah UMNO Sabah dan juga JRS, warisan akan membuat kompromi dan melakukan tindakan ini, mungkinkah ini akan menumbangkan Haji Jinor? Mungkinkah ini akan menumbangkan JRS, Kerajaan Negeri Sabah? Nah, saudara-saudara yang saya hormati, Bapak, kalau ini akan menumbangkan HJJ, menumbangkan Ketua Menteri Sabah, akhirnya dengan ini mungkin Syafi Abdal ataupun Bung Mokhtar boleh menjadi Ketua Menteri Sabah.
dan salah satu menjadi timbalan Ketua Menteri Sabah. Mungkin kita dapat lihat di dalam ruangan komen melalui channel ini dan mungkin di mana-mana media sosial melalui channel pemerhati politik yang lain, mungkin berbeza-beza pandangan siapa yang akan menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Tapi di dalam channel saya ada yang berkata mereka setuju jika Syafiee Apdal yang menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Nah, dengan ini, kalau Syafiee Apdal menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru, kalau bergabung dengan UMNO Sabah, adakah Bung Mokhtar akan menjadi timbalan Ketua Menteri Sabah yang baru? Ataupun sebaliknya Bung Mokhtar yang menjadi Ketua Menteri Sabah? Apapun kita nantikan saja pada pilihan negeri. Kita berdoa supaya negeri Sabah aman damai dan tidak ada apa-apa yang buruk berlaku. Dan semoga kalau ada berkaitan isu skandal rasuah di Sabah itu, siapapun yang bersalah, berikanlah tindakan yang setimpal, tindakan yang tepat. Sekian saja daripada Vietnam, Saigon City.